Bayi itu disimpan dalam kotak, dibawa naik ke atas rumah dan kemudian dijumpai sebagai bayi terbuang. Hai semua, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, klik. Jadi bila dah lahir 2 orang anak, ruangan yang sempit tu dah bertambahlah sempit. Si Joseph ni pun mengubah suailah ruangan itu. Dia mengubah suai ruangan itu untuk menambahkan ruang. So dia membuat 2 buah bilik tidur dan juga sebuah ruang makan. Okeylah, upgrade sikit. Dan kali ini fasiliti dia upgrade sikit tau. Dia dah bawa TV, DVD player, refrigerator dan alat pemanas makanan. Oh, macam baik sikit lah konon bawa TV, DVD player. Tapi ada maknanya kenapa dia bawa DVD player ni. Nanti hujung-hujung korang akan tahu. Okey. Ada sebabnya. Dia bukan baik sebarang baik. Dia ni baik ada sebabnya. Okey. Okey. Oleh sebab sekarang ni dah ada 2 budak kecil. Tahulah kan kalau budak dia mesti meragam, menangis apa semua. Jadi Joseph ni kan dia pun memasang form iaitu penebat untuk menebat bunyi supaya bunyi ni tak bunyi budak menangis meragam ni tak kedengaran sampai keluar yang boleh menimbulkan perhatian orang lah. Jadi pintu keselamatan pun dia tambah. Tambah pintu keselamatan dengan kod-kod yang dia sajalah yang tahu. Dan untuk masuk ke ruangan bawah tanah itu sahajalah sebenarnya perlu melalui 5 pintu besi. Dan sementara untuk ke ruangan rahsia tempat dia menyuruhkan Elizabeth ni dengan anak-anaknya perlu melalui 8 pintu rahsia yang dilengkapi dengan kod rahsia yang hanya diketahui oleh Joseph. Dan untuk bergerak dalam ruangan itu haruslah melalui satu ruangan yang sangatlah sempit. Rasanya kalau badan yang saya besar sikit nak sengit-sengit kot lalu dekat ruangan tu. Tengok ni. Ruangan ni, laluan ni tengok sempit kan. Aduh, aku tak tahulah kalau saya sebesar sikit macam mana lah nak lalu kat sini. Semput nafas tau. Okey, apa tadi kan? 8 pintu dengan kod rahsia yang hanya diketahui oleh si Joseph. Okey. Aku bukanlah nak mendoakan yang jahat-jahat kan. Joseph ni dah tua. Pintu kod tu dia saja yang tahu kod rahsia tu. Andai katalah sesuatu terjadi kat Joseph ni, ke dia mampus ke? Geram pula aku. Memang layaklah perkataan tu untuk dia. Cuba bayangkan apalah nasib 3 nyawa yang terkurung di ruangan rahsia tu. Sebab tak ada sesiapa tahu ada orang ruangan rahsia tu. Tak ada sesiapa pun tahu ada pintu yang boleh membawa ke ruangan rahsia tu. Even kalau dia orang tahu pun, dia orang tak akan boleh masuk. Sebab dia orang tak tahu kod. Hanya Joseph saja yang tahu kod tu. Nah, kalau benda ni terjadilah, kalau si Joseph ni betul-betul mampus, maka ruangan rahsia tu akan terus menjadi kubur Elizabeth dan kedua-dua anaknya ni. Seram kan kalau dengar macam ni. Ni bukan tahap takut lagi tau, seram. Joseph ni lebih menyeramkan daripada hantu tau. Dia tak terfikir ke kalau dia mati apa nasib. Aduh, tak bolehlah aku nak bayangkan. Aduh, hai. Tapi itulah kan, orang jahat macam Joseph ni biasanya panjang umur. Orang jahat memang panjang umur kan. Mungkin Allah ni nak bagi dia ruang untuk bertobat lah. Tak tahulah. Tapi dia ni bukannya nak bertobat, malah bertambah-tambah kejahatannya ni. Geram pula aku ni. Entahlah, dia pernah terfikir tak apa akan jadi kepada darah dagingnya tu kalau tiba-tiba dia mati. Memang tak pernah lah. Dia ni memang tak pernah fikir mati lah orang jahat macam dia ni. Dia fikir nak berkuasa je, nak seronok, nak fun-fun. Ish. Tu melalut. Okay. Lepas tu ada lagi ni. Pada 29 Ogos 1992, Elizabeth ni sekali lagi melahirkan anak perempuan. Diberi nama Lisa. So sekarang ni kira dah 4 kali dia hamil, 3 kali melahirkan. So sekarang ni yang seorang tu gugur lah kan, 3 kali melahirkan, kira dah 3 lah anak dia. Jadi apabila anak dah 3, ruangan kat bawah tu dah sempit, nak renovate macam mana lagi memang tak boleh. Jadi si Joseph ni pun merancang untuk membawa bayi yang baru lahir yang diberi nama Lisa ni untuk naik ke ruangan atas. Joseph ni cerdik tau.
dia sudah ada plan, terfikir dekat kepala dia macam mana nak bawa Lisa ni naik ke atas. Okay? Pada usia dia 9 bulan, Lisa ni pun dia simpan dalam kotak. Joseph simpan dalam kotak, lepas tu dia bawa keluar, lepas tu letak kat depan rumah dia. Lepas tu dia pun pura-pura terkejut lah dengan si bini kan. Sayang, mungkin macam tu lah dia panggil bini dia. Konon lah, ni ada bayi ni di depan rumah kita ni, entah siapa yang hantar bayi ni. Macam tu lah. So si Rosemary ni pun layan siapa lah yang buang anak dalam kotak ni. Macam tu lah bini dia. Okey, tapi di dalam kotak tu lepas dia orang buka, terdapatlah sepucuk surat dia datang bersama bayi ni. Kononnya bayi tu dihantar oleh si Elizabeth ni untuk dijaga ibu bapanya. Oh, rupanya macam tu. Sebelum dia hantar si Lisa ni tadi, dia dah paksa lagi si Elizabeth ni tulis surat letak dalam kotak tu bersama-sama bayi tu. Dia sebab tu lah si Rosemary ni memang tak curiga lah, jadi sebab ni cucu dia kan, so dia pun okey lah, tak apalah, aku jagalah bayi ni, dah si Elizabeth ni hantar. Okey, memang tak ada persoalan lah tentang tu, dia pun jaga. Okey, 2 tahun kemudian, pada 26 Februari 1992 pula 26 Februari 92 pula. Si Lisa yang 1992, aku dah sampai confused dah ramai dah anak dia ni kan. Aduh. Pada 26 Februari 1994, Elizabeth sekali lagi melahirkan seorang bayi perempuan, dan bayi ini dia beri nama Monica. Okey. Monica ni pun dihantar naik ke atas sama seperti si Lisa. Dan si Joseph ni pun menggunakan drama yang sama seperti ketika dia menghantar si Lisa ni ke atas tadi. So dia menghantar Monica ni pun dengan drama yang sama. Dan dia hantarkan si Monica ni ke atas, dan dia letaklah dekat kerusi di beranda rumah dia. Sama lah macam tadi si Rosemary ni yang lurus benda ni, bini dia ni. Tu bila tengok bayi ni dengan suratnya kononnya anak si Elizabeth, okey lah, dia jaga je lah, jadikan dah cucu dia katakan, saya jaga je dah, Elizabeth hantar darah daging ni kan, jaga je lah. Okay. Kalau kita tengok kan, si Elizabeth ni jarak dia beranak memang dekat-dekat tau, macam setiap 2 tahun sekali. Dan sekarang dah berapa dah anak dia? Okey, dah 5 kali hamil, yang pertama gugur. Nah, yang hidup ni kira dah 4 lah. Okey, si Christine, Stephen, Lisa dengan Monica. Okey, 4. Hanya setiap kali Elizabeth ni melahirkan, selain diberi buku panduan lama tersebut, dia hanya dibekalkan dengan tuala dan ubat pembasmi kuman untuk rawatan tubuh. Orang bersalin manalah boleh kau bagi macam tu je. Tak ada perawatan yang sempurna. Pada 28 April 1996, Elizabeth beranak lagi. Kali ini kembar lelaki dan diberi nama Alexander dan Michael. Namun bayi Michael ni meninggal dunia setelah berusia 3 hari. Dan mayat Michael ni telah dibakar oleh si Joseph ni di dalam pendiang api atau fuel stove. Si Alexander ni yang masih hidup ni pun dibawa naik ke atas, dan dengan menggunakan drama yang sama seperti mana ketika dia membawa si Lisa dengan si Monica ni. Dan si Rosemary ni pun aja cucu dia kan, anak Elizabeth kan, okeylah, jaga je lah, nak buat macam mana, takkan nak buang, nak hantar ke rumah anak yatim, anak dia juga, cucu dia juga. Jadi Rosemary pun tanpa banyak soal jagalah anak si Elizabeth ni sampai dah 3. Kalau kita pun mesti nak curiga kan, mesti nak tahu manalah si Elizabeth ni pandai beranak dan menghantar anak je, takkan rasa pelik. Lagi satu, takkanlah muka budak-budak tu mesti dah mirip sangat dengan si Joseph, takkanlah dia tak si Rosemary ni tak perasan. Lagipun dia patut, mesti dia tak rasa pelik kan tengok laki di si Joseph ni, yang raksasa si Joseph ni tiba-tiba jadi baik luar biasa je, nak mengangkatlah ketiga-tiga budak ni. Rosemary ni memang tak rasa heran, dia tak curiga apa-apa. Aku pun pelik lah. Tahu tu lah. Tapi itulah,
ketiga-tiga budak ni berjayalah didaftarkan sebagai bayi yang dijumpai dan dijadikan anak angkat lah. Lebih kurang macam tu lah. Ini jadilah anak angkat Rosemary dengan si Joseph. Tak tahulah macam mana prosesnya tu, walaupun diorang ada surat si Elizabeth ni, tapi mungkin diorang bagi tahu dekat pihak apa sosial, kebajikan sosial tu macam mana. Akhirnya diorang berjaya lah diangkat, mengambil diorang ni sebagai anak angkat. Tapi itulah, tanpa si Rosemary ni sedar, dia sebenarnya menjaga cucu-cucu, bukan hanya menjaga cucu-cucunya, tapi dalam masa yang sama pun budak-budak tu sebenarnya anak tirinya, anak suaminya si Joseph dengan anaknya si Elizabeth. Nah, macam mana tu? Aduh, anak betul lah si Joseph ni. Keluarga, salah silah keluarga dia pun dah jadi tunggang langgang lah buat si Joseph ni. Anak dengan si Rosemary ada Elizabeth, anak dengan si Elizabeth ada lagi bawah-bawah tu berapa orang. Anak ni sepatutnya cucu si Rosemary. Dalam masa yang sama, anak ni pula anak tiri si Rosemary. Anak tu sepatutnya cucu si Joseph. Dalam masa yang sama, anak tu pula anak kandung si Joseph. Aduh. Habis setakat tu je anak si Elizabeth. Oh tak, sebenarnya masih ada lagi. Si Joseph ni masih lagi meneruskan perbuatan terkutuk tau. Geram pula aku ni. Okey. Pada tahun 16 Disember 2002, si Elizabeth ni sekali lagi melahirkan seorang anak, dan kali ini seorang anak lelaki yang diberi nama Felix. Okey. Dan kali ini Joseph tak pula membawa si Felix ni naik atas. Sebab apa? Sebab selepas mengambil ketiga-tiga bayi tu tadi, si isterinya si Rosemary ni kan memang dah tua lah kan. Dia sempatlah mengeluh sebenarnya dia dah penat lah menjaga budak-budak kecil. Jadi si Joseph ni pun tak adalah merancang nak bawa si Felix ni naik atas. So dia berhimpit lah si Felix ni dengan kedua-dua abangan kakaknya, si Christine dengan Stephen ni, di ruangan bawah tanah tu bersama dengan ibunya. Yalah, lagipun si Joseph ni kalau dia asyik pakai skrip drama yang sama je, asyik bawa budak naik atas, bukan saja isteri dia mula curiga. Aku rasa Jabatan Kebajikan tu pun mesti dah mula siasatkan macam lain macam je. Dah lah, muka budak-budak tu mestilah ada juga yang mirip-mirip dengan si Joseph ni. Okey, berapa? 7 lah kan? 7. Kalau dikirakan 7 kali hamil, 1 kali keguguran, 6 kali dia melahirkan dengan 2 anak kembar tapi seorang meninggal. So 6 orang lah anaknya yang masih hidup ni. Yang 3 tinggal dengan si Elizabeth ni di ruangan bawah tu, sementara yang 3 lagi dibesarkan oleh ibunya si Rosemary tu di ruangan atas. Macam tu lah. Okey. Itulah si Elizabeth ni kan, walaupun dia dikurung di bawah tanah ni dengan keadaan serba kekurangan, dengan seksaan dan penderaannya ni, namun Elizabeth ni kan tetap juga memberi pendidikan kepada anak-anaknya yang tinggal bersamanya di bawah tanah ni, seperti pendidikan asas membaca dan menulis. Ialah seorang ibu kan, macam mana pun, walaupun anak tu anak hasil daripada perbuatan jijik ayahnya, tapi anak-anak tu tak bersalah. Anak-anak tu tetap nyawa manusia. Si Elizabeth ni memang sayangkan anak-anak dia, sebab budak-budak ni lah yang ada untuk dia berbual-bual dalam kesunyian hidupnya, dalam penderitaan hidupnya dekat ruangan bawah tanah tu. Jadi dia ajarlah budak-budak ni untuk membaca dan menulis. Walaupun Elizabeth ni layan anak dia baik-baik, tapi si Joseph ni tetap melayan Elizabeth dan anak-anaknya seperti binatang. Mereka ni bahkan dilayan seperti hamba dan tawanan. Jika Elizabeth ni dengan anak-anak dia pandai melawan atau pandai meninggikan suara, dan jika anak-anaknya tu meragam, kadang-kadang budak-budak ni meragam kan, dan boleh menimbulkan kemarahan si Joseph, maka lelaki itu pun akan menghukum mereka dengan memutuskan bekalan elektrik dan membiarkan mereka berlapar berhari-hari. Memang tak diberikan bekalan makanan. Bahkan Joseph ni kan, kalau 3 orang anak yang masih tinggal kat ruangan bawah tanah ni kalau meragam atau nakal atau buat perangai, dia mendera mereka bukan setakat menderaan fizikal tau, dia juga mendera dari segi mental. Siap lagi dia tayangkan gambar anak-anak yang duduk kat atas tu, korang tengok, tengok seronok kan dia orang ni kan. Korang ni kan, kalau korang ni tak buat perangai elok, teruslah korang ni mati berkubur kat sini, tak akan merasa keseronokan. Dia kata macam yang dalam gambar ni, macam adik-adik beradik korang dalam gambar ni,
yang seronok tengok bermain di bawah cahaya matahari, pergi sekolah, ada ramai kawan-kawan. Korang tak rasa tak teringin ke nak buat macam tu. So kalau korang buat perangai tak elok, korang akan traumati kat sini dan takkan pernah merasa apa yang saudara korang ni rasakan. Sampai macam tu dia torture budak-budak ni. Budak-budak kan, itulah. Kalau dah nama orang jahat tu, memang jahat tak ada ampun-ampun. Jahat memang tak boleh bawa bincang si Joseph ni kan. Ikut suka hati dia, darah daging dia ikut. Bukannya orang lain pun budak tu. Pada akhirnya kan, macam manalah pada akhirnya kisah dan cerita ni terbongkar. Kalau aku cerita sekaligus semua dalam satu video ni mesti akan panjang. Korang yang tengok pun akan bosan. Okey, apa kata kita akan sambung dekat video yang seterusnya. Okey, so akan ada video lagi selepas ni. Belum habis ni cerita ni, masih panjang lagi ni. Taklah masih panjang, mungkin dalam dah separuh lah. Apalah hukuman si Joseph ni lepas tu? Apa pula nasib si Elizabeth ni dengan anak-anak dia selepas tu? Bolehkah mereka keluar? Apakah mereka bertahan hidup ataupun tidak? Macam manakah nasib mereka? Okey, kita akan tengok dekat video selepas ini. So sabar tau. So yorang kenalah subscribe, baru korang akan dapat notification bila saya upload video baru. Okey, so korang akan tahu sambungan seterusnya macam mana. Okey, so stay tune.